Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, bersua kita di dalam rancangan Duit Family ataupun pengurusan kewangan keluarga menurut Islam yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM). Dan sidang penonton sekalian, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube, Facebook, Twitter dan juga Instagram PERKIM Kebangsaan. Baiklah, pada kali ini iaitu siri yang ke-8, kita akan membincangkan berkenaan dengan topik wasatiyah. Dan pada hari ini bersama-sama kita tidak lain dan tidak bukan iaitu yang berbahagia penolong Profesor Dr. Nurliza Haslin binti Muslim daripada KLMUC. Selamat datang sekali lagi diucapkan bagi doktor, dan insya-Allah kita memang sentiasa menjemput doktor untuk rancangan Duit Family ini saja. Insya-Allah beliaulah yang akan menjadi panel bagi rancangan kita. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, rancangan ini disiarkan semenjak daripada episod ataupun siri yang pertama sehinggalah pada kali ini siri yang ke-8. Dan insya-Allah kita ada lagi 2 episod yang akan datang sebelum kita mengakhiri kita punya rancangan Duit Family. Dan pada kali ini topik yang menarik yang ingin dibincangkan ataupun yang ingin dikongsikan bersama oleh bagi doktor adalah berkenaan dengan tajuk wasatiyah. Dan dengan tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput yang bagi doktor untuk memberikan huraian berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan bagi doktor. Terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan setelah kita bersiaran 7 siri, membuat perancangan ekonomi, membuat persediaan untuk musibah dan sebagainya. Hari ini kita bersiaran tentang wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Ulama tersohor Nusantara, almarhum Profesor Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup menegaskan kesederhanaan adalah antara syarat asas dalam mencapai kebahagiaan hidup. Bila saya kebetulan suka baca novel-novel nukilan Profesor Hamka, dan mencari maksud yang tersirat di sebalik novel-novel beliau. Dan apabila saya membaca juga buku ini, saya amat tertarik dengan falsafah beliau tentang kesederhanaan. Selain daripada itu, seorang lagi ulama tersohor, ulama yang berasal dari Mesir, Dr. Yusuf Qaradawi, yang amat dikenali di Amerika Syarikat, menyebut bahawa pertengahan adalah sifat dan kriteria agama Islam yang juga disebut sebagai al-tawazun, iaitu berimbang. Ia disyariatkan dalam kehidupan supaya kehidupan manusia tidak ekstrim. Sama ada ekstrim dunia atau ekstrim akhirat. Jadi dalam kita berdoa juga kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maknanya berilah kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada juga hadis Rasulullah SAW menyebut bahawa bekerjalah seolah-olah kita akan hidup selamanya dan beribadahlah seolah-olah kita akan mati pada esoknya. Jadi ini adalah perkaitan-perkaitan yang melambangkan bahawa kesederhanaan itu adalah tuntutan dalam agama Islam. Beberapa sikap terpuji seperti dermawan adalah sifat pertengahan di antara sifat boros dan sifat bakhil. Ayat Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud, dan orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebih dan tidak pula bakhil, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Disebabkan oleh itu amat penting kita hari itu kalau siri saya bila kita buat perbelanjaan, kita kata ibu bapa tu perbelanjaan 0.1. Jadi kita bila kita mahu berbelanja,
kita mahu menginfakkan harta kita, orang barat kata charity start at home. Ada benarnya. So maknanya yang utama kita ibu bapa kita. Kemudian adik-beradik kita kalau susah, wajib kita bantu. Dan kemudian yang seterusnya jiran-jiran dan orang di sekeliling kita. Keadaan ini perbuatan itu ataupun kita menginfakkan harta kita kepada mereka yang memerlukan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak ada kesederhanaan dalam hidup kita. Ya. Okey. Selain daripada itu, saya juga telah menyebutkan tadi bahawa perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi hari ini kita kena balik dan tanya diri kita, adakah kita ini berat kepada dunia sahaja? Atau terlampau ekstrim, lepaskan dunia, fokus kepada akhirat sahaja? Ataupun kita mengimbangi kedua-duanya. Oleh itu dalam pengurusan ekonomi rumah tangga tadi, berbalik kepada situ, apa-apa pun kita nak buat mestilah dalam keadaan bersederhana. Ya, contohnya kalau kita sebut perempuan sinonim dengan emas. Ya, sinonim dengan emas. Bukanlah kata tak boleh beli emas. Boleh, tapi bersederhana dengan niat yang betul. Kalau kita beli emas tu untuk puaskan diri kita dan nak tunjuk kepada orang lain bahawa kita kaya sebab kita ada gelang emas sampai siku, maka niat tu dah salah. Ya. So kita lebih suka kepada niat yang sederhana. Hari ni saya ada duit, mungkin saya nak simpan sedikit duit tu dalam bentuk emas. Ya, sebab tapi bayar zakat lah. Ya. Dibolehkan selain pada simpan duit kat bank, simpan duit kat bank pun bayar zakat. Simpan duit dalam bentuk emas pun bayar zakat juga. Cukup bersederhana, perhiasan sekadar. Ya. Makan. Apabila kita makan pun kita harus bersederhana. Ya. Makan yang berlebihan itu bukan saja membazir tetapi juga mengundang penyakit. Ya. Sebab itu saya ni orangnya malas sikit memasak. Saya malas masak sikit. Saya masak untuk makan, untuk hidup. Bukan masak hidup untuk makan. Betul. Jadi sewaktu bulan puasa, anak-anak biasalah komplain. Hai, satu lauk aja. Kalau rumah orang lain macam penuh meja, kan? Jadi saya katakan kepada mereka, Ramadan ini adalah tarbiyah untuk kita menginsafi sahabat-sahabat Muslim kita yang kurang bernasib baik. Bukan sahabat Muslim saja. Seluruh umat manusia yang kurang bernasib baik, kita rasa macam mana mereka dalam keadaan lapar dan sebagainya. Jadi kalau kita akhiri tarbiyah Ramadan itu dengan makan yang berlebihan, yang membazir-bazir, tak makan pun, pergi bazar Ramadan nampak semua cantik, semua sedap, semua beli sampai rumah, sampai sahur pun tak makan, maka hilanglah tarbiyah Ramadan itu. Ya. Jadi oleh itu sebenarnya Ramadan yang kita lalui 30 hari setiap tahun itu juga menjadi tarbiyah untuk kita mengamalkan kesederhanaan dalam hidup kita. Sama juga dengan hari raya. Hari raya untuk kita bergembira, tetapi bukan menjadi sebab untuk kita belanja berlebih-lebihan. Semua nak tukar baru, lansir baru, sofa baru, jangan isteri baru sudah. Tapi bagusnya isteri baru dapat anak baru. Itu positiflah. Ya. Sebab itu kita harus mengamalkan kesederhanaan itu dalam semua peringkat. Sama juga. Macam saya ada 6 orang anak. Semestinya setiap anak itu berbeza. Jadi layanan saya sebagai ibu
tidak harus berbeza walaupun mereka berbeza. Ya. Jadi kita harus bersederhana juga dalam layanan kepada anak-anak supaya mereka tak rasa ada yang tersisih. Setengah, saya minta maaf lah kalau saya buat contoh ni. Kalau salah, itu salah saya. Setengah ibu bapa terlalu memandang tinggi kepada anak-anak yang mempunyai pencapaian dalam akademik. Mereka memberi tekanan supaya anak ni dapat 5A, 8A, 10A. Ya. Dan anak ini diberi layanan yang agak istimewa. Nak apa je beli. Sebab dia mempunyai pencapaian tinggi dalam akademik contohnya. Tetapi belum tentu anak yang mencapai pencapaian yang tinggi dalam akademik ini akan menjadi anak yang paling baik dalam menyantuni kita. Ya, saya pernah bersuaralah kepada sebab mereka membanding-bandingkan anak. Saya kata anak yang tinggi pencapaian akademiknya sinonimnya ataupun selalunya akan mendapat jawatan yang tinggi, kerja yang tinggi. Jadi ada masa tak dia nak jaga orang tua? Kan? Pada masa ketika kalaulah kita sakit memerlukan anak kita, anak yang sekolah tinggi tu anak yang last sekali akan berhenti kerja untuk jaga kita. Sebab lossnya banyak. Kita belajar opportunity cost kan. Jadi opportunity cost untuk dia berhenti kerja tu terlalu tinggi. Tetapi mungkin kita ada anak yang kurang mencapai dalam akademik, kerjanya biasa-biasa saja. Tetapi bila dibandingkan opportunity cost dia berhenti kerja tu sedikit. Sebab itu dia kata, okey, saya berkorban untuk jaga ibu dan ayah yang memerlukan jagaan yang rapi ini. Dan saya menemui perkara-perkara ini dalam sepanjang kehidupan saya, di mana anak-anak yang kurang sikit ni pencapaiannya ni, anak-anak inilah yang menyantuni orang tua lebih baik daripada adik-beradik mereka yang berjawatan tinggi dan sebagainya. Sebab itu banyak kali saya katakan setiap manusia ini kalau kita mengamalkan kesederhanaan, kita boleh menerima. Bila anak saya tanya, ada anak saya yang kurang mencapai, dia tanya, "Mama, tak malu ke ada anak bodoh macam saya?" Saya kata, siapa cakap awak bodoh? Mungkin awak rasa awak bodoh, tetapi Allah bagi awak kelebihan di tempat lain. Sebab tu kita harus selalu bersederhana, especially bila dengan anak-anak kita, bila kita mendidik mereka. Allah jadikan manusia ini dengan peranannya. Jadi ada peranan manusia jadi nelayan, ada peranan manusia jadi kerani, ada peranan manusia jadi doktor, ada peranan manusia jadi Perdana Menteri. So Allah dah jadikan dengan peranannya, maka jalanilah peranan itu dengan segala kesederhanaan. Maksudnya bila kita bersederhana, maksud saya di situ, jangan bongkak, jangan sombong kalau kita berada di atas, dan jangan terlalu mengeluh dan rasa sedih bila kita berada di bawah. Sebab bila-bila masa seperti episodnya lalu, saya kata Allah boleh tarik balik apa yang direzekikan kepada kita, dan Allah boleh bagi kita rezeki selayaknya kepada kita bila dia nak bagi rezeki kat kita. So jangan risau, jangan bimbang. Jangan bimbang kalau terpaksa berhenti kerja jaga mak ayah, berhenti aja. Mungkin ada hikmah yang Allah akan bagi selepas itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah surah 68, sebelumnya surah 67, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam menyembelih lembu betina. Maka dalam surah dalam ayat 68 mereka menjawab, "Mohonlah kepada Tuhanmu lembu betina yang bagaimanakah untuk disembelih?" Selalu Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, lembu betina yang tidak tua dan tidak muda." Itu di antaranya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, maksudnya, "Berilah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhilah
kami dari api neraka. Ya. Jadi maksudnya banyak ayat Quran yang menyarankan tentang kesederhanaan, keseimbangan dunia dan akhirat, kesederhanaan dalam kehidupan walaupun kita kaya raya. Sebab itu bila kita sebut dulu dalam siri yang kedua tentang utility, maknanya kalau kita ada duit yang banyak, kita boleh mendapat kehidupan kemewahan, menjalankan kehidupan yang mewah. Tetapi adalah lebih baik kalau kita hidup sederhana dan harta yang kita ada banyak, kan, kita mati pun tak bawa masuk bersama kita, dan harta itu pun tidak boleh mendoakan kita selain ianya diinfakkan. Maknanya manfaat kita kepada manusia itu akan menjadi sedekah jariah. Ilmu yang kita bagikan kepada manusia itu akan menjadi ilmu jariah. Dan anak-anak yang kita didik supaya menjadi anak yang soleh itulah yang akan mendoakan kita. Dan 3 perkara inilah yang tidak akan putus daripada kita apabila kita meninggal dunia kelak. Ya. Dan akhir sekali surah Al-Furqan ayat 67, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak pula bakhil, sebaliknya perbelanjaan mereka adalah secara wajar dan sederhana, iaitu antara boros dan bakhil. Ya. Jadi setakat itu untuk hari ini. Mungkin Farhan ada apa-apa yang untuk dibincangkan. Terima kasih ucapkan kepada Yang Bahagia Dr. Nurliza yang sudi berkongsi dengan kita berkenaan dengan tajuk wasatiyah. Saya fikir konsep wasatiyah ini telah lama diperkenalkan di Malaysia sejak beberapa tahun yang lepas, Doktor. Dan konsep wasatiyah ini sebenarnya dah ada dalam Islam sebenarnya. Cuma daripada segi praktikal tu mungkin agak kurang diperkenalkan, tapi mungkin dah beberapa tahun ini diperkenalkan dengan begitu giat. Dan walaupun diperkenalkan dengan begitu giat, tapi umat Islam bila sebut wasatiyah, saya faham konsep bersederhana di dalam Islam termasuk segala-galanya, berbelanjanya, daripada segi pergaulan dan sebagainya. Tapi apabila secara praktikal ni dia nampak ada sedikit kelainan sikit, Doktor. Contoh Doktor bawa tadi seperti konsep kita nak bawa bulan puasa. Nampak tak ada wasatiyah langsung tengok situ. Betul. Beramai berpusu-pusu ke pasar, ke bazar Ramadan dan sebagainya untuk membeli barang makanan yang sebenarnya untuk seorang tu boleh makan 10 orang kot. Betul. Bawa seorang 10 orang makan. Seorang lagi abang pula bawa lagi makanan, dan bila sampai ke rumah dah jadi macam kenduri. Makanan je macam kenduri, tapi orang nak makan tu tak macam kenduri pun. Dan saya fikir orang yang bukan Islam atau yang belum Islam melihat perkara sedemikian adalah merupakan satu pembaziran. Dan apabila melihat ramainya orang Islam, dan saya tak menolak ada orang Islam yang makan hanya untuk keperluan dia saja, ada yang macam tu. Tapi bila mereka suka rata-rata di kalangan kita ni suka melihat benda yang nampak ada sedikit ni, mulalah baiknya tak nampak, yang buruknya nampak, gitu. Jadi konsep wasatiyah itu tidak sepenuhnya diamalkan dengan 100%, ya. Dan apabila kita membincangkan konsep wasatiyah, saya dan doktor pun ada berbincang dalam konsep dalam siri yang ke-7 lepas, bahawa apabila kita ingin mengeluarkan duit EPF, kira duit kita tu, kalau dirasakan tidak perlu untuk keluar, maka tidak perlulah dikeluarkan, memandangkan ia merupakan satu keperluan untuk kita keluarkan duit tersebut pada waktu ini. Ya, betul. Masih lagi ada gaji yang cukup, gaji tidak dipotong, kita pula tidak dibuang kerja dan sebagainya. Maknanya keperluan untuk kita berbelanja menggunakan gaji yang sedia ada itu dah ada, masih mencukupi. Cuma kadang-kadang bila dah keluar konon-kononnya saya susah dan sebagainya, tengok motor baru keluar, kereta baru keluar, TV baru keluar, rumah dan sebagainya. Kalau itu keperluan, ya betul. Tetapi kalau itu merupakan satu kehendak, kita pernah belajar opportunity cost dan sebagainya. Doktor pernah jelaskan daripada siri pertama, siri kedua, dan sehinggalah doktor pun dah membincangkan dalam lebih lanjut berkenaan dengan perbelanjaan kita. Doktor pun dah bagi contoh dah sendiri. Doktor tuliskan di papan layar putih perbelanjaan sebegini berapa jumlahnya dan apa yang kita perlu patut belanjakan dalam masa 1 bulan. Dan saya fikir rancangan kita daripada siri yang pertama sehinggalah sekarang ini
mampu untuk kalau seseorang itu mengikuti daripada siri pertama, insya-Allah dia boleh dapat apa yang dia cuba ingin terapkan di dalam diri dia dengan berpandukan kepada ilmu dan juga pengalaman yang doktor ada. Dan saya fikirkan sudah sampai masanya, sekiranya kita masih lagi tidak mengamalkan konsep wasatiyah di dalam diri kita, mengimbangi kehidupan antara dunia dan akhirat, maka kita masih lagi berada dalam takut yang lama lah, doktor. Ada setengah di kalangan golongan kita, doktor, yang hanya memfokuskan kepada keduniaan. Saya fikir ramai di kalangan kita yang begitu. Dan ada satu golongan lagi yang lebih fokus kepada akhirat saja. Dan mereka melupakan dunia, seolah dunia ini tidak ada maknanya bagi mereka. Dan ada satu lagi yang sepatutnya dihayati dan diamalkan oleh semua di antara kita ini adalah mengimbangi antara kedua-duanya, iaitu dunia dan juga akhirat. Dan sama-samalah kita berharap dan rancangan kita ini pun begitulah, perancangan kewangan keluarga menurut Islam. Semoga dengan rancangan ini dapat memberikan sedikit sebanyak input yang berguna kepada sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Dan sekali lagi pihak Berkim mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor yang sudi hadir untuk berkongsi ilmu dan juga pengetahuan dan juga bersama dengan pengalaman yang ada dalam rancangan ini. Dan semoga rancangan Duit Family ini memberikan input yang baik dan berguna kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang, insya-Allah. Berjumpa lagi kita, doktor, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.